Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa jahada bijihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruman wa la matrudan ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertamanya alhamdulillah kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran sekali lagi ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menemukan kita pada malam yang berbahagia ini. Kita ikhlaskan niat kehadiran kita di sini. Moga-moga Allah SWT menerima amal yang kita lakukan dan juga mengurniakan kepada kita ketetapan iman, kekuatan untuk terus istiqamah di atas agama Allah SWT. Moga-moga Allah menerima kita di dunia dan juga menerima kita di akhirat. InsyaAllah kita sambung pengajian kita berkenaan tentang sirah Rasulullah SAW. Kalau sekiranya dalam pengajian yang sebelum ini, iaitu hari Ahad yang lepas, kita telah membincangkan berkenaan tentang perjalanan hijrah Rasulullah SAW menuju ke Madinah, dan kita tonjolkan di situ asbab musabab yang telah diambil oleh Rasulullah SAW dan segala ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sehingga akhirnya Rasulullah berjaya sampai ke Madinah dan masuk ke Madinah, selamat di dalam perjalanan dan juga selamat masuk ke Madinah. Jadi itu adalah merupakan suatu yang membuktikan betapa Rasulullah SAW ni adalah merupakan seorang yang mengharapkan pertolongan daripada Allah SWT, tetapi di masa yang sama dia mengambil segala langkah-langkah asbab musabab untuk betul-betul selamat. Sebab suasana pada masa itu adalah apabila para sahabat sebahagian besarnya sudah berhijrah ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy telah nekat untuk buat keputusan untuk membunuh Rasulullah SAW. Jadi pada masa itu nekat untuk membunuh itu dah diputuskan sampai ke peringkat mereka dah berpakat untuk menghantar wakil daripada setiap kabilah untuk membunuh Rasulullah, supaya apabila mereka berjaya membunuh Rasulullah, Bani Hashim dan juga Bani Muttalib, iaitu ahli keluarga Nabi, dia tak mampu untuk membalas pembunuhan tersebut, kerana orang yang terlibat dalam pembunuhan Muhammad SAW tu daripada kabilah yang pelbagai. Tetapi Rasulullah mengambil langkah yang cukup strategik, satu demi satu sebagaimana yang telah kita bincangkan pada hari Ahad yang lepas. Jadi insyaAllah hari ini kita sambung lagi dalam buku yang ada di tangan tuan-tuan pun ada yang diceritakan tentang kisah-kisah tu, iaitu berkenaan tentang Rasulullah SAW sebelum daripada dia masuk ke Madinah. Dulu Madinah ni dikenali sebagai Yasrib. Kemudian apabila Nabi SAW sampai ke sana, disebut oleh orang ramai pada masa itu sebagai Madinatun Nabi. Lalu terus melekat namanya sebagai Madinah. Ada berbagai pandangan. Ada yang kata bahawa nama Madinah itu merujuk kepada ketamadunan yang ada di negeri Madinah dibandingkan dengan Yasrib ketika mana dia tidak dihuni oleh orang-orang Islam, dan macam-macam lagi lah pandangan yang lain. Tapi yang pastinya adalah dulu namanya adalah Yasrib, kemudian bertukar kepada Madinah. Madinah dalam bahasa Melayu kita sebut bandar ataupun pekan. Jadi sebagaimana Rasulullah diancam untuk dibunuh ketika mana dia belum lagi keluar daripada Mekah dengan 11 wakil
qabilah-qabilah, 11 qabilah menghantar wakil berkumpul di depan rumah Rasulullah SAW, begitulah juga perjalanan Rasulullah juga terancam dengan ancaman. Kan sebagaimana yang kita tengok selepas daripada orang-orang kafir Quraisy mendapati bahawa Rasulullah telah keluar dan mereka menuju ke sebelah utara, kan berjalan ke arah Madinah, tapi mereka tak jumpa, kemudian mereka menjejak pun tak jumpa, kan, dan pada masa yang sama, kan, apabila mereka dah pelbagai usaha, mereka pun mengisytiharkan sesiapa yang dapat menjumpai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan dapat 100 ekor unta. Dan 100 ekor unta adalah merupakan satu ganjaran yang cukup lumayan. Lalu orang pun cari, kan, satu demi satu usaha manusia mencari semata-mata untuk mendapat 100 ekor unta. Tetapi Rasulullah selamat sampailah di pertengahan jalan tidak jauh daripada bumi Mekah. Dia ditemui oleh seorang yang bernama Suraqah bin Malik. Pada masa itu dia masih lagi kufur. Jadi maknanya usaha yang dilakukan oleh Rasulullah tu dengan segala strateginya, akhirnya kan ada aspek-aspek ketidaksempurnaan sebenarnya pada perancangan manusia. Jadi ditemui oleh Suraqah bin Malik. Dan kita dah ceritakan pada sesi yang lepas bahawa Suraqah bin Malik akhirnya dia tak mampu untuk membunuh Rasulullah SAW kerana Allah takdirkan kudanya jatuh. Kan, bangun lagi sekali jatuh, sampai 3 kali dia cuba membangunkan kudanya tapi kudanya tetap jatuh. Kan, lalu berlakulah dialog di antara dia dengan Nabi SAW, kan, sebagaimana yang ada dalam buku ni. Saya tak nak ulang sebab sini ada, kita pun dah bincang. Yang saya nak ulang ni adalah, yang saya nak cerita ni adalah satu lagi kisah yang menunjukkan ancaman yang berlaku kepada Rasulullah SAW. Di pertengahan jalan, di pertengahan jalan sebelum daripada sampai ke Madinah, kan, rupanya ada satu lagi, kan, kumpulan manusia yang sedang menunggu-nunggu peluang, sedang menunggu-nunggu peluang untuk membunuh Rasulullah SAW semata-mata, kan, untuk mendapatkan ganjaran 100 ekor unta. Jadi berita berkenaan tentang 100 ekor unta ni disebarkan bukan hanya kepada penduduk Madinah sahaja, tetapi juga di mana-mana tempat yang ada manusia di antara perjalanan Mekah dan Madinah pun dah tahu, kan, mereka sudah tahu. Jadi kalau Suraqah bin Malik itu masih tidak jauh lagi daripada Mekah. Tetapi ada satu lagi kisah, kan, di mana ada seorang dalam sejarah disebut dalam buku, kan, putih yang ada kat tangan tuan-tuan ni disebut Abu Buraidah. Sebenarnya nama dia bukan Abu Buraidah, namanya adalah Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami. Nama dia Buraidah, bukan Abu Buraidah. Yang dalam buku ni dia sebut, kan, Abu Buraidah, tapi tak apalah, lebih kurang tu. Nama dia Buraidah Al-Aslami. Al-Aslami merujuk kepada suku ataupun kabilah Al-Aslam. Nama kabilah tu adalah merupakan kabilah Al-Aslam. Dan Buraidah ini adalah merupakan ketua kepada kabilah Aslam. Maknanya bukan orang biasa, dia adalah ketua kepada kabilah Aslam. Di pertengahan jalan sebelum sampai ke Madinah, kan, Buraidah Al-Aslami ini berjaya menemui dan menjejaki Rasulullah SAW. Tetapi ditakdirkan oleh Allah SWT satu takdir yang lain. Kalau sekiranya Suraqah bin Malik tadi, kan, ketika mana datang dan jumpa Nabi, Allah SWT takdirkan kuda dia jatuh sampai dia tak boleh nak bangun dan tak boleh nak membunuh Nabi, kan. Buraidah Al-Aslami ini pula Allah takdirkan ketika mana dia berjumpa dengan Nabi, kan, dan dia berdialog dengan Nabi, Allah buka hati dia sampai dia masuk Islam. Sehingga dia masuk Islam dan beriman bersama-samanya majoriti daripada kabilah Aslam, sebab dia adalah merupakan ketua kepada kabilah Aslam. Sehingga Rasulullah SAW menyebut Aslam sallamahallah, Bani Aslam ini diserahkan ataupun ditundukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis, kan, Rasulullah sebut 2 kabilah yang beriman ketika dalam perjalanan tu, kan, ataupun dalam peristiwa hijrah ni, satu, kan, iaitulah Bani Aslam ataupun kabilah Aslam. Rasulullah kata Aslam salamahallah, kan, Aslam ini ditundukkan oleh Allah Subhanahu Taala. Kemudian yang kedua itu Bani Ghifar. Kita pernah dengar nama Abu Zar Al-Ghifari, kan, Ghifar ghafarallahu laha, kan. Ghifar ini pula adalah merupakan kabilah yang Allah SWT ampunkan dosanya, kan. Kemudian Rasulullah kata apa lagi, kan, Rasulullah kata la aquluha walakin Allah qalaha. Bukan aku yang kata begitu, maknanya doa itu bukan aku yang sebut, bukan aku yang menyebut bahawa Bani Aslam ini ditundukkan oleh Allah ataupun diislamkan oleh Allah dan Bani Ghifar diampunkan dosanya oleh Allah SWT, kan? Tetapi yang kata begitu adalah Allah SWT. Walakin qalaha, walakin Allah qalaha. Tetapi Allah lah yang mengatakan demikian. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi menunjukkan bahawa
perancangan manusia yang begitu kan, teliti dilakukan oleh Nabi, sampai satu peringkat akan terdedah juga macam mana pun. Kan, sebab tak ada perancangan yang betul-betul sempurna. Tetapi kan selepas daripada manusia melakukan usaha yang paling hebat yang dia boleh buat, Allah SWT akan sempurnakan perancangan tersebut. Jadi kita pun kalau sekiranya kita nak menang kan, menentang perancangan-perancangan musuh Allah SWT yang nak merosakkan agama ini, sebenarnya apa yang perlu kita buat adalah berusaha bersungguh-sungguh sehingga ke akhir, maknanya sampai ke peringkat yang paling maksima yang kita boleh buat. Walaupun takkan sempurna pun. Kalau sekiranya kita tengok, katakanlah kita lawan Yahudi. Kan? Yahudi dengan penguasaan teknologinya, dengan penguasaan persenjataannya, dengan kelengkapan materialnya yang begitu hebat, kan, dengan ekonominya yang kuat, dengan media yang dia kuasai, dengan badan-badan dunia, dengan badan-badan kajian, dengan perisikannya yang canggih, dengan pelbagai lagi. Banding dengan umat Islam punya semua tu, kan, bandingkan media yang dikuasai oleh Yahudi dengan media yang dikuasai oleh umat Islam, tak terlawan kita. Bandingkan ekonomi yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi dan orang Barat dan sekutu-sekutunya dibandingkan dengan ekonomi umat Islam, tak terlawan kita. Bandingkan kan badan-badan perisikan dia orang, kan, dibandingkan dengan badan perisikan negara-negara umat Islam, pun tak terlawan juga. Kan, persenjataan, kan, teknologi persenjataan, pun tak terlawan juga. Jadi Allah SWT tidak minta daripada kita untuk kan menyiapkan diri sampai ke tahap yang mereka miliki. Kekuatan yang kita diminta oleh Allah SWT untuk siapkan bukan kekuatan sebiji macam kekuatan musuh tu. Sebab tu Allah SWT sebut dalam Al-Quran, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Bersiap sedialah, maknanya lakukanlah persiapan untuk menghadapi mereka min quwwah, kan, daripada sebahagian daripada kekuatan. Min quwwah maksudnya persiapkan diri dengan sebahagian daripada kekuatan, bukan keseluruhan kekuatan. Kalau sekiranya kita kata kan, musuh Allah SWT ni memiliki 100 kekuatan, yang kita kena miliki bukannya 100 tu, kan, tapi yang kita kena miliki adalah sebahagian daripadanya. 10%, 20% tak kisah. Tetapi Allah SWT letak syarat di hujung tu, mastata'tum, selama yang kamu mampu. Maknanya buat persiapan semaksima yang kamu mampu. Habis tahap maksima tu, baki tu Allah SWT yang selesaikan. Sebab kalau kita nak kira kan teknologi persenjataan kita, kan, nak lawan teknologi persenjataan orang Barat ni, kan, kalau kita bagi masa 10 tahun pun untuk study dan juga untuk bersiap, kita akan mampu. Kan, nuklear ke, kan, kajian angkasa ke, apa ke, kita takkan mampu. Tapi Allah SWT ni maha adil. Dia tak minta pun kita buat benda tu. Yang dia minta adalah semaksima yang mungkin. Maksud semaksima yang mungkin ni maksudnya buat sampai ke peringkat kita dah tak tahu apa nak buat dah. Itu maksud dia. Sebab itu Syekh Abdul Azam, kan, Abdul Azam ni seorang mujahidin di Afghanistan. Dia pernah bagi permisalan. Abdul Azam ni kalau sekiranya kita tuan-tuan kita tengok hidup dia, di antara jasa Abdul Azam yang paling besar sekali, yang sampai sekarang kan kita kena hargai dan kena sentiasa sebut-sebut, adalah dia menyatukan kabilah-kabilah ataupun kumpulan-kumpulan mujahidin di Afghanistan. Sehingga akhirnya kan melumpuhkan Rusia, sampai Rusia tak boleh nak rosakkan Afghanistan tu ataupun tak boleh nak jajah Afghanistan. Kan, Rusia ketika mana dia masuk Afghanistan, dia kata 5 hari habis. Rupa-rupanya kan bila mujahidin bersatu 12 tahun tak selesai. Tapi apakah kan kekuatan yang ada pada orang Afghanistan? Kan dibandingkan teknologi dengan Rusia punya teknologi jauh. Tetapi yang ada pada mereka adalah mereka berusaha bersungguh-sungguh sampai ke tahap yang paling maksima. Jadi di antara jasanya adalah Abdullah Azam. Abdullah Azam ni seorang yang meninggal dalam usia yang cukup muda. Umur dia pada masa ketika dia meninggal baru 40-an. Baru 40-an. Tapi kan dia orang Gaza, dia adalah merupakan orang Palestin. Kemudian dia belajar dan sampai ke tahap tertinggi yang dia boleh capai. Dia adalah profesor dalam bidang usul fiqh daripada Universiti Al-Azhar. Kan, maknanya dia boleh capai tahap tu, itu dia capai. Semaksima mungkin dia belajar sampai ke tahap yang tertinggi. Kemudian usaha dia di Afghanistan bukan setakat menyatukan kabilah tu saja, bukan setakat berperang, bukan setakat melatih orang berperang. Dia menyiapkan sekolah-sekolah, maknanya sekolah-sekolah di kemah-kemah pelarian. Dia buat sistem sekolah-sekolah desa ni ataupun sekolah-sekolah kemah, di mana budak-budak kan dia boleh belajar hari-hari, ada jadual dia, ada guru yang mengajar macam sekolah kita ni. Kan, walaupun di kawasan-kawasan perang,
dan walaupun di tempat-tempat yang tidak sempurna kan dari segi kelengkapannya kan. Dan begitu juga kan dia juga menyiapkan hospital-hospital ataupun klinik-klinik desa dalam suasana perang, bukan dalam suasana biasa, dalam suasana perang. Dan kalau sekiranya kita tengok banyak lagi benda yang dia buat kan. Tetapi kalau sekiranya kita tengok pengorbanan dia daripada seorang profesor yang bekerja di Arab Saudi kan, rumah yang begitu besar kan, segala-galanya percuma, gaji yang begitu tinggi kan. Disebut dalam sejarah, isteri dia ceritakan kan, perabot yang dibeli daripada Eropah, kereta percuma, yuran pendidikan anak-anak percuma kan, allowance kesihatan semua percuma kan, rumah penuh dengan segala kelengkapan, kemewahan. Akhirnya dia tinggalkan dan dia bagi pilihan kepada isteri dia, sama dia nak ikut ataupun tak. Isteri dia berikut, dia pergi ke Afghanistan, duduk di Afghanistan di rumah yang diceritakan oleh isteri dia, bila setiap kali dia orang nak tidur, dia terpaksa bariskan anak-anak dia ni, terpaksa susun anak-anak dia. Bila dia nak semayang, dia terpaksa melangkah kaki-kaki anak dia, susun tolak-tolak balik kan. Kemudian bila ambil air semayang, air itu akan membasahi ruang tamu, sebab itulah segala-galanya. Di situlah dapur, di situlah bilik air, di situlah ruang tamu. Jadi istilahnya kan, bersungguh-sungguh sampai ke tahap yang maksima. Dan apabila ditanya apakah yang dimaksudkan dengan mastata'tum kan, semaksima yang kamu mampu, Abdul Hazam dia buat apa? Dia ajak orang ramai ni berlari. Dia orang pusing padang, pusing sampai termengah-mengah, sampai termengah-mengah, sebahagian jatuh kan, nak jatuh, keluar. Sebahagian dah sesak nafas, keluar. Sebahagian dah tak larat, kaki dah lembek, keluar. Seorang demi seorang keluar, sampai last kali tinggal dia seorang. Dia pusing lagi, sampai akhirnya dia pitam Bila pitam, orang bawa dia ke tepi. Tak lama kemudian dia sedar. Bila dia sedar, dia kata, inilah yang dimaksudkan mastata'tum, inilah yang dimaksudkan semaksima yang kamu mampu. Jadi sebab tu tuan-tuan, kalau sekiranya kita tengok yang ada dekat Palestin tu kenapa tak selesai, yang ada di Rohingya tu kenapa tidak selesai kan. Umat Islam di mana-mana pun kan, di sebelah Chechnya, di sebelah etnik Uyghur kan, dan banyak lagi yang lain, kenapa tidak selesai? Sebab umat secara menyeluruh kan, secara keseluruhannya kan, sebenarnya kita punya persiapan masih lagi tidak di tahap maksima kan. Ketika mana ada orang mati kebeluran, ada juga di masa yang sama di tempat lain orang Islam mati kekenyangan. Maknanya ketika mana kita tengok ada gambar orang yang kurus kering, perut kembung kan, kemudian tulang nampak kan, di masa yang sama kita boleh nampak orang makan nasi hidangan dia satu ni kan. Di masa ketika mana kita tengok orang begitu dhaif kan, kehidupannya kutip makanan daripada padang pasir ni kan, mana daripada tanah kutip kan, debu-debu roti dia kutip kan. Tapi di masa yang sama kita boleh tengok lagi orang bermewah-mewah masak nasi, kita masak nasi kambing kan, ini masak unta seekor kan, masukkan dalam nasi. Jadi maknanya dari segi tahap kan, tahap kesediaan dan juga pengorbanan umat Islam masih jauh. Jadi sebab tu kita nak kata persiapan yang maksima yang dilakukan oleh umat Islam ni sebenarnya masih lagi belum capai. Tetapi kan, kalau sekiranya dah sampai peringkat tu kan, pada masa itu Allah SWT akan selesaikan. Sebab tu dalam sejarah hijrah ni, bila Rasulullah SAW dia dah buat satu demi satu, bukan setakat cerita hijrah saja. Maknanya kabilah yang dia jumpa daripada tahun ke-10, 11, berapa kabilah yang dia tawar kepada mereka untuk menerimanya di negeri mereka kan, berapa kabilah. Kalau kita baca sirah Ibn Hisham, berpuluh-puluh kabilah. Setiap kabilah yang Nabi jumpa, Nabi akan study siapa ketuanya dan macam mana nak bercakap dengan mereka kan. Dia dah study berpuluh-puluh kabilah. Itu belum masuk 10 tahun sebelum tu berdakwah di Mekah kan, dengan dakwah yang sungguh-sungguh kan, sampai tak tidur malam, sampai ada yang terkorban, sampai itu sampai ini. Jadi akhirnya Allah SWT buka adalah setelah sampai satu peringkat kan, maknanya tahap maksima yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari segi persiapan. Sebab tu bila kita tengok kan, dakwah Rasulullah, hijrah Rasulullah tu, dia buat segala persiapan, akhirnya tidak sempurna. Tetapi selepas itu Allah SWT yang sempurnakan. Nanti kalau kita tengok dalam cerita yang lain, dalam kisah perang Badar, dalam kisah perang Uhud, perang Khandaq, kita akan tengok tahap kan, asbab musabab yang diambil oleh Nabi ni memang sampai ke peringkat maksima. Tapi akhirnya kan, penyempurnaannya itu dilakukan oleh Allah SWT. Pada masa itu contoh macam Badar,
Berapa banyak persiapan Nabi buat? Pemilihan tempat, kan, pujuk para sahabat yang takut nak pergi perang pada masa itu, kan, kemudian macam-macam lah. Tapi akhirnya, kan, bila sampai 313 tengok-tengok bertemu dengan 1000 orang, kan, yang memang mahir perang. Tapi apa yang Allah SWT buat? Bila Nabi dah buat sampai ke tahap maksima, dia boleh kumpul 313 saja, kan, tak boleh lebih daripada itu. Dan kemudian mereka punya kelengkapan pun tak boleh lebih daripada apa yang mereka ada pada masa itu. Dan mereka dah memilih tempat yang paling strategik, kan. Tapi akhirnya musuh 1000 orang. Lalu Allah SWT turunkan dalam surah Anfal, Allah SWT sebut turunkan 1000 malaikat. Kan, kalau kita tengok dalam Al-Quran, dalam surah Anfal disebut Allah SWT dalam perang Badar, Allah SWT turunkan 1000 malaikat. Sebab tu ada ulama kata kenapa 1000 malaikat. Ada ayat yang lain dia cerita tentang perang Uhud, Allah SWT turunkan 3000 malaikat. Sebab satu malaikat, kan, Allah SWT utuskan untuk seorang musuh. Untuk seorang musuh. Jadi maknanya pertolongan Allah SWT tu turun selepas daripada, kan, segala persiapan semaksimal mungkin yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Jadi selamat. Akhirnya, kan, kabilah itu masuk Islam dan kemudian, kan, maknanya bergabung bersama dengan orang Islam di Madinah adalah satu lagi kabilah lain yang duduk di luar daripada Madinah. Dan kabilah itu duduknya, kan, ataupun penempatannya di tengah-tengah perjalanan di antara Mekah dan Madinah. Jadi maknanya kalau sekiranya musuh Quraisy nak datang, kan, dia terpaksa berhadapan dengan ini dulu sebelum daripada dia sampai ke Madinah. Baik. Kemudian selepas daripada itu Rasulullah pun sampai dekat Quba sebagaimana yang kita maklum. Sebelum sampai ke Madinah sampai ke Quba. Kan, kalau tuan-tuan, kan, biasa pergi Mekah, kan, Madinah, mana kita tahu Quba dengan Masjid Nabawi itu bukannya dekat, jauh. Kan, di antara Quba dengan Masjid Nabawi itu jauh. Kalau kita naik teksi pun bukannya boleh sampai dalam masa 10-15 minit, lebih sikit. Dia jauh, kan, bukan satu perjalanan yang dekat. Jadi sampai dekat Quba, kan, pada bulan Rabiul Awal, kan, pada hari Isnin. Satu perkara yang saya nak kongsikan kat sini, ketika mana Rasulullah sampai dekat Quba, kan, dia mendirikan masjid. Kan, dia duduk di satu perkampungan nama dia kampung Bani Amru. Bani Amru bin Auf. Tetapi tapak masjid tu, kan, siapa punya? Ahli sejarah mengatakan bahawa tapak masjid itu dipunyai oleh seorang pemuda daripada Bani Najjar. Seorang pemuda daripada Bani Najjar. Dan Bani Najjar ni adalah merupakan satu, kan, kumpulan yang merupakan ahli keluarga Nabi. Sebab itu nanti kita tengok dalam sejarah Madinah dan terus sebelum itu dalam cerita Bai'ah Aqabah pun, kan, Bani Najjar ni dia ada dia punya peranannya yang tersendiri. Kan, sebab itu, kan, bila kita tengok Rasulullah SAW yang melindunginya di Madinah adalah ahli keluarganya, iaitu daripada Bani Najjar. Kan. Jadi setengah-setengah orang dia kata Nabi dihalau oleh kaum keluarganya ataupun ditolak oleh keluarganya pergi ke tempat lain lalu dia minta tolong daripada orang lain. Kan, sebenarnya itu tidaklah begitu tepat. Nabi dilindungi oleh Bani Hashim dan Bani Muttalib di Mekah. Kan. Dan kemudian bila pergi ke Madinah, dia dilindungi pada peringkat awalnya oleh Bani Najjar. Oleh Bani Najjar. Ada seorang bernama As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah adalah ketua kepada Bani Najjar. Kalau sekiranya kita nak tengok dari segi sejarah, kalau kita patah balik ke belakang, Rasulullah ni, ayah dia bernama Abdullah, datuknya bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah merupakan seorang daripada keturunan Bani Hashim. Kan? Abdul Muttalib bin Hashim, dia daripada keturunan Bani Hashim ataupun anak kepada Hashim itu sendiri. Tetapi Abdul Muttalib, ibunya adalah orang Madinah dan dia sendiri lahirnya di Madinah. Ibunya bernama Salma. Hashim adalah merupakan seorang pedagang Arab dan seorang ketua kepada kabilah Quraisy. Dan dia yang memulakan jalan perdagangan menuju ke sebelah Yaman dan menuju ke sebelah bumi Syam. Ya, dalam Quran disebutkan li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Kan, dengan kemudahan yang Allah mudahkan orang-orang Quraisy. Kan, di mana mereka dimudahkan untuk, kan, melakukan perjalanan pada musim sejuk, pada musim panas. Musim sejuk, musim panas tu merujuk kepada dua laluan dagang. Satu ke Yaman di sebelah selatan, satu lagi ke sebelah Syam. Ya, sebelah Palestin, Syria di sebelah utara. Siapa yang mulakan? Yang mulakan adalah moyang Nabi iaitu Hashim. Jadi dalam perjalanan dia pergi ke Syam, kan, dia singgah di Madinah dan dia berkahwin dengan seorang perempuan bernama Salma. Salma ni daripada Bani Najjar. Ya, Salma ni daripada Bani Najjar. Daripada perkahwinan itu lahir seorang anak bernama Syaibah. Ya, kemudian tak lama selepas itu dia meninggal. Ya, dia meninggal. Hashim ni meninggal.
Bila Hashim meninggal, kan, kekuasaan Quraisy dipegang pula oleh saudaranya iaitu bernama Muttalib. Bukan Abdul Muttalib, Muttalib. Muttalib ni adalah adik kepada Hashim. Ya, adik kepada Hashim. Jadi Syaibah ni adalah merupakan anak Hashim, kan? Dan dia membesar di Madinah dalam kalangan keluarganya iaitu Bani Najjar. Kan? Satu hari, kan, Muttalib teringatkan anak Hashim. Lalu dia pun pergi ke Madinah, dia berjumpa dengan Syaibah. Bila dia berjumpa dengan Syaibah, bergenanganlah air mata dia kerana teringatkan abangnya. Lalu dia pun memujuk kepada Salma untuk dibenarkan untuk dia bawa Syaibah ni pergi ke Mekah. Syaibah masa itu remaja lah kita kata. Ibu dia tak bagi. Sampailah akhirnya bila Muttalib berkata kepada Salma, kan, innama namdi ila mulki abihi wa ila haramillah, yang kami nak bawa ni, kami nak bawa dia untuk mewarisi, kan, kekuasaan bapanya dan juga untuk pergi ke rumah Allah SWT, barulah Salma bagi. Lalu pergilah dia ke Mekah. Kan, lalu berjalanlah Muttalib bersama dengan Syaibah, yang mana Syaibah ni adalah anak kepada Hashim. Syaibah ni berkulit putih, kan, kerana orang Madinah ni biasanya kulit dia cerah. Dia tak sama macam kulit orang Mekah, kan, sebab Madinah lebih sejuk daripada Mekah. Kita pun boleh rasa, kan, kalau pergi. Jadi ketika mana dia sampai ke Mekah, orang-orang di Mekah kata ini adalah hamba Muttalib. Lalu dia orang sebut Abdul Muttalib, kan, Abdul Muttalib, kan, hamba Muttalib, hamba Muttalib, hamba Muttalib. Sebab adat orang Arab, bila dia pergi bermusafir, berniaga, bila dia pulang dia akan beli hamba, kan, untuk membantu dia buat kerja-kerja rumah, ladang dan seumpamanya. Jadi orang panggil dia Abdul Muttalib sebab orang tengok muka Muttalib dengan muka Syaibah tak sama, warna kulit dia tak sama. Lalu disebut oleh Muttalib, dia kata ini bukan hamba-ku, tetapi ini adalah anak Hashim, iaitu nama dia Syaibah. Tetapi akhirnya nama Syaibah ni tenggelam dalam sejarah. Yang dikenali dalam sejarah adalah Abdul Muttalib. Nah, jadi itu Abdul Muttalib yang merupakan datuk kepada Rasulullah SAW. Jadi asalnya namanya adalah Syaibah dan dia lahir, kan, daripada perkahwinan Hashim, kan, dengan ibunya iaitu Salma. Kan, Salma ini daripada Bani Najjar. Dia lahir di Madinah dan dia membesar di Madinah dalam keluarga Bani Najjar. Jadi Bani Najjar ni adalah merupakan ahli keluarga Nabi. Sebab itu bila kita tengok dalam sejarah Nabi, ketika mana ayah dia dah meninggal, kan, dia dijaga oleh datuk dia. Salah satu daripada cerita dalam sejarah yang masyhur adalah datuknya membawa Nabi, membawa Rasulullah SAW ketika mana dia kecil pergi ke Madinah, kan, dan duduk sebentar di situ. Kenapa dia bawa pergi ke Madinah, tidak bawa ke tempat-tempat lain? Kerana Madinah itu adalah kaum keluarganya. Jadi diperkenalkan Nabi dengan kaum keluarganya. Sebab itu bila sampai satu peringkat Nabi membesar pun sebenarnya ada cerita yang membuktikan bahawa berlaku perhubungan di antara Rasulullah dengan Bani Najjar. Kan, sebab di antara buktinya adalah ketika mana berlakunya peristiwa Bai'ah Aqabah yang pertama dan juga Bai'ah Aqabah yang kedua. Bai'ah Aqabah pertama berlaku 6 orang daripada Madinah datang berbai'ah dengan Nabi untuk menerima Nabi ke tempat dia. Bai'ah Aqabah yang kedua berlaku dengan 72 orang lelaki dan seorang perempuan pada tahun seterusnya. Dalam kedua-dua bai'ah ini, kan, dalam kedua-dua bai'ah ini ada Bani Najjar, dan ketua kepada kumpulan 6 orang dan kumpulan 72 orang, 73 orang ni adalah As'ad bin Zurarah yang merupakan ketua kepada Bani Najjar. Ketua kepada Bani Najjar. Sebab itu bila Nabi sampai dekat Quba, kan, masjid, tapak masjid tu, kan, walaupun itu adalah tanah Bani Amru bin Auf, tetapi tapak masjid tu ahli sejarah kata adalah merupakan salah seorang milik salah seorang daripada keluarga Nabi, iaitu daripada Bani Najjar. Dan Nabi mendirikan masjid di situ, masjid yang kita panggil sekarang ini sebagai Masjid Quba, kan, dengan segala fadilat Masjid Quba tu, kan, dan itulah masjid pertama yang dibina oleh, kan, orang Islam, kan, di zaman Rasulullah SAW sebelum daripada Masjid Madinah ataupun Masjid Nabawi. Kan, ada fadilat dia. Kan, memang di antara fadilatnya adalah siapa semayang duha dekat situ, siapa semayang 2 rakaat setiap hari di situ. Ada. Kalau kita pergi kat masjid tu pun dekat depan, dekat pintu tu pun ada ditulis, kan, fadilat solat di Masjid Quba. Setengah mutawif dia akan bawa tiap-tiap hari pergi dekat Masjid Quba untuk mendapat pahala dan juga fadilat solat sunat di Masjid Quba, kan, dan juga duduk tahiyatul masjid di Masjid Quba, kan, kerana itu adalah merupakan salah satu daripada masjid yang memang sunat untuk diziarahi, iaitu Masjid Quba. Rasulullah sampai pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, kan, beberapa hari selepas tu masuk hari Jumaat. Daripada situ Rasulullah pun bergerak menuju ke Madinah. Di sini muncul lagi sekali peranan Bani Najjar. Sebagaimana yang kita sebut tadi, Rasulullah apabila dia berhijrah daripada Mekah menuju ke Madinah, sebenarnya dia tak selamat.
Kan, dia diancam dengan ancaman yang pelbagai. Sebagaimana kan ada Suraqah bin Malik yang nak mencari 100 ekor unta tu, sebagaimana kan ada apa tu kabilah Al-Aslam, kabilah Al-Aslam iaitu yang diketuai oleh Buraidah kan, yang juga cuba untuk mendapatkan 100 ekor unta. Sebenarnya ada kemungkinan di Madinah pun tunggu, ada orang tunggu untuk dapat 100 ekor unta kan. Sebab yang masuk Islam pada masa itu kan daripada kalangan orang Ansar ataupun daripada Aus dan Khazraj adalah seramai 73 orang, beserta dengan beberapa orang pada setiap bawah tu ada beberapa orang lagi kan. Jadi kita letak dalam mungkin 100 lebih ataupun 200 lebih. Tapi baki tu kan, baki tu masih lagi belum Islam. Di antara Aus dan Khazraj, Khazraj lebih awal masuk Islam, Khazraj ramai masuk Islam, Aus belum lagi, Aus lambat sikit. Kemudian Yahudi memang tak masuk Islam kan, kecuali nama Abdullah bin Salam lah kan, tapi yang lain tak masuk Islam. Jadi maknanya Nabi masih diancam dengan satu ancaman yang bahaya kan. Sebab tu dalam sejarah kalau sekiranya kita baca Nabi berjalan kemudian disambut dengan Tola'al Badru Alaina. Tola'al Badru Alaina tu kalau ada pun kan periwayatan tu dia tidak menyebut bahawa dia dibaca ketika Nabi dalam perjalanan. Dia dah sampai, dah settle down, dah duduk dalam rumah baru orang teriak Tola'al Badru Alaina. Tetapi dalam sejarah disebut perjalanan Nabi daripada Quba menuju ke Masjid Nabawi kan, ini ditemani oleh 100 orang daripada pemuda-pemuda Bani Najjar, dan 100 orang itu menghunuskan pedang-pedang mereka kan. Mana itu kan cerita dalam sejarah kan. Kalau sekiranya kita tengok dalam sejarah kan memang macam itulah dia punya cerita kan. Cuba tengok saya bacakan apa yang ditulis dalam Makhtum, dalam ni pun ada kan. Falamma kana yaumul khamis, yakni yaumul jum'ah, apabila sampai pada hari yang kelima iaitu pada hari Jumaat. Raqaba bi amrillahi lahu wa Abu Bakrin ridfahu. Kan, lalu Rasulullah pun berjalan dengan arahan daripada Allah SWT dan Abu Bakar radhiyallahu anhu berada di sisinya. Wa arsala ila Bani Najjar, kan, lalu dibawa bersama-sama dengan dia kan sekumpulan daripada Bani Najjar. Faja'u mutaqallidina suyufahum fasara nahwal Madinah. Nah, lalu mereka pun berjalan dengan pedang yang terhunus, dengan pedang yang terhunus menuju ke arah Madinah. Jadi maknanya di situ ada riwayat kata 100, ada riwayat kata 500. Kan? Jadi tak kisahlah berapa orang pun, bilangan tu macam-macam riwayat ada, tetapi yang pentingnya adalah perjalanan Nabi menuju ke Madinah ditemani oleh Bani Najjar dengan menggunakan pedang-pedang yang terhunus. Sebab sampai di Madinah pun Nabi belum tentu selamat lagi. Dan bila sampai dekat Madinah, kalau kita baca dalam sejarah kan, Nabi sampai dekat tapak Masjid Nabawi dan Nabi tanya kan, memang Nabi tanya dalam buku ni apa dia? Nanti tuan-tuan bacalah. Dalam buku ni Nabi sebut, Nabi tanya satu soalan. Di manakah rumah saudara kita yang paling hampir? Kan, ataupun di manakah rumah kaum kita yang paling hampir? Nabi tanya kepada siapa tu? Nabi tanya kepada Bani Najjar. Lalu dijawab oleh siapa? Dijawab oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Dan Abu Ayyub Al-Ansari adalah merupakan Bani Najjar. Dia adalah ahli keluarga Nabi daripada kalangan Bani Najjar. Nama Abu Ayyub ni dalam sejarah disebut Abu Ayyub Al-Ansari Al-Khazraji An-Najjari, iaitu Abu Ayyub Al-Ansari daripada kalangan Ansar, Al-Khazraji daripada suku Khazraj, An-Najjari daripada suku Najjar. Kan? Khazraj ni ada banyak kabilah, salah satu daripadanya adalah Najjar. Jadi Abu Ayyub yang menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mana unta tu dah tak boleh nak bergerak, kan, rumah banyak lagi kat situ, mana-mana rumah pun boleh, kan. Tetapi yang Rasulullah tanya adalah di mana rumah saudara kita yang paling hampir, ataupun di mana rumah kaum kita yang paling hampir. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari menawarkan rumah dia dan Nabi duduk di rumah tersebut. Jadi itu hubungan Rasulullah SAW dengan Bani Najjar. Kan, jadi maknanya peristiwa hijrah ni kan, dia memang istilahnya peristiwa yang Bani Najjar tu masih melindungi sampai ke peringkat, sampai ke rumah Bani Najjar dan duduk di rumah kan, Abu Ayyub Al-Ansari. Dan hubungan Nabi dengan Bani Najjar ni tak berhenti setakat tu. Kan? Bani Najjar ada ketua dia iaitu As'ad bin Zurarah. Kemudian Khazraj ada ketua dia. Kan? Aus ada ketua dia. Setiap kabilah tu ada ketua dia. Ketika mana Nabi datang, Nabi menjadi ketua umum kepada semua kabilah-kabilah ni. Jadi setiap kabilah ada ketua dia. Bila ketua kabilah mati kan, ataupun meninggal dunia, maka pada masa itu mereka akan lantik kan seorang yang lain daripada kabilah itu untuk menjadi pengganti mereka.
Tetapi dalam satu peristiwa, As'ad bin Zurarah yang merupakan ketua kepada Bani Najjar meninggal. Bila dia meninggal, kan, lalu Bani Najjar pun jumpa kepada Rasulullah SAW dan bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang boleh menggantikan As'ad bin Zurarah? Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, aku adalah merupakan pengganti kepada As'ad bin Zurarah. Kalau sekiranya kabilah-kabilah lain, Rasulullah akan suruh orang lain ganti. Tetapi kepada Bani Najjar, Rasulullah kata, akulah ketua, kan, Bani Najjar, dan akulah yang menggantikan As'ad bin Zurarah, untuk menunjukkan betapa rapatnya, kan, Rasulullah SAW ni dengan Bani Najjar. Okay. Kemudian dalam kisah tu, nanti tuan-tuan bacalah dalam kisah ni, kan, lalu pada masa itu, kan, dia orang pun duduk di situ, kemudian duduk di rumah, kan, Abu Ayyub Al-Ansari selama beberapa bulan, sehinggalah akhirnya Rasulullah SAW ada rumahnya yang tersendiri. Ya, jadi pada masa itu juga didirikan Masjid Nabawi. Kan, dan Masjid Nabawi kan disebut dalam hadis sebagai satu masjid yang diberkati. Siapa bersemayang 40 kan solat tanpa henti berjemaah ada dapat pahala sekian. Kan, kemudian salah satu daripada 3 masjid yang disunat untuk diziarahi disebut dalam hadis, la tasuddur rihal illa ila salas masajid. Kan, tidak perlu untuk bersusah-susah mempersiapkan diri, kan, untuk pergi ke mana-mana masjid kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, iaitu Masjid Haram, iaitu Kaabah, wa Masjidi Haza, iaitu Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa, dan kemudian Masjid Aqsa. Masjid lain sebenarnya tak ada pahala khusus. Pergi masjid memang dapat pahala, tapi pahala khusus, kan, untuk kita buat rombongan pergi ke mana-mana masjid sebenarnya tak ada. Saja-saja kumpulkan orang, buat satu rombongan pergi masjid, tidak ada pahala yang khusus untuk itu kecuali 3 masjid. 3 masjid ni memang sunat untuk diziarahi dan kita bersiap-siap, kan, maknanya kumpulkan belanja, ambil cuti, kan, kumpulkan orang, kan, kemudian bermusafir, kan, bersama-sama pergi ke masjid tersebut, iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjid Al-Aqsa. Jadi sampai dekat situ. Jadi insya-Allah selepas daripada ini kita akan tengok pula, kan, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan untuk asas kepada pembinaan negara. Sebab kalau sekiranya kita baca dalam sejarah Islam, penyempurnaan Madinah sebagai negara Islam itu bukan berlaku di zaman Rasulullah. Itu berlaku di zaman Sayyidina Umar, kan, dan penyempurnaan, kan, negara Islam sebagai pusat tamadun pula berlaku di zaman Abbasiyah. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah merupakan suatu tapak asas, kan, yang mana tapak asas itulah yang akhirnya dikembangkan daripada satu generasi ke satu generasi sehingga akhirnya menjadi negara dengan sistemnya yang lengkap. Sebab tu kalau sekiranya kita nak melihat model, kan, model kepada negara Islam dengan segala sistemnya, kita mesti melihat semua zaman-zaman ni, kan, melihat zaman Rasulullah dan sampai ke peringkat melihat zaman Sayyidina Umar. Sebab itu petunjuk dalam hadis pun menyebut bahawa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kamu pegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa' rasyidin selepas daripadaku. Maknanya 4 khulafa' rasyidin tu adalah merupakan petunjuk juga, kan, kepada umat Islam untuk diambil pengajaran. Sebab kalau sekiranya kita berpada dengan sejarah pembinaan awal Madinah, dia tak akan sempurna. Sebab pada masa itu ayat masih turun, kan. Jadi contoh macam katakanlah kita kata undang-undang negara rujuk kepada mana? Kan, kalau kita rujuk kepada Piagam Madinah tidak cukup sebenarnya. Sebab Piagam Madinah dibuat pada tahun pertama Hijrah dan kemudian Quran turun dan Quran masih lagi turun. Kan, jadi di zaman Sayyidina Umar berlaku apa yang disebut sebagai misak ataupun dipanggil apa? Ahdu Umar, kan, atau perjanjian Umar yang sebenarnya menyempurnakan dari segi nas-nasnya segala yang terdapat dalam Piagam Madinah. Campur lagi lah dengan kisah-kisah yang lain. Nah, jadi itu, kan, benda yang ada dalam sejarah. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah iaitulah pembinaan tapak daulah. Tetapi walaupun kita kata tidak sempurna, tapi itulah yang paling asas, kan. Sebab itu ahli sejarah kata yang paling asas dalam pembinaan negara, satu adalah masjid itu sendiri, kemudian yang kedua iaitulah perlembagaan, kan, perlembagaan Islam, kemudian yang ketiga iaitulah penyatuan di antara umat-umat Islam. Itu 3 benda asas dalam negara. Kalau tak ada ni memang tak boleh pergi jauh. Okay. Jadi jazakumullah khairan, saya berhenti setakat ni sebab saya nak kejar, kan, tunggu janji lain. Jadi insya-Allah kita akan jumpa, kan, dalam siri yang seterusnya. Insya-Allah nanti kita akan tengok pula, kan, cerita, kan, kisah berkenaan tentang perlembagaan dan juga kisah berkenaan tentang isu persaudaraan Islam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sehingga menyatukan semua, kan, orang-orang Arab jahiliah dan yang masuk Islam selepas daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala
Yang buruk datang dari kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Ila alladzina amanu wa amilus solihati wa sabil haqq wa sabil sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.